Saya masih lagi berada di pusat pemberian vaksin Pandu Lalu OKU Central yang terletak di arah Damansara ataupun terletak yang paling utamanya di sini adalah di bangunan Semdabi Plantation di arah Damansara, Selangor. Kalau tadi saya berada dekat luar, saya lihatlah keadaan dekat sana. Saya percaya ramai banyaklah kereta yang dah pun mula beratur untuk melakukan proses vaksinasi, tetapi sekarang ini saya berada di salah satu daripada bilik yang menjadi keutamaan lah. Andai kata kalau ada penerima vaksin ini yang mungkin tidak tenang. Jadi sekarang ini saya dah pun bertenang dekat sini kan. Yalah, kadang orang ataupun golongan OKU ini, mereka ni kan datang daripada pelbagai latar belakang. Ada yang datang dekat sini mereka yang OKU dari segi fizikal, mental dan juga ada yang autism. Dan andai kata kalau mereka ini tidak bertenang ketika proses vaksinasi di dalam kereta, jadi mereka akan bawa ke sini. Jadi kalau anda lihat di depan saya ni adalah pelbagai alat mainan untuk menenangkan mereka ini. Dan orang yang bertanggungjawab sebenarnya yang menenangkan penerima vaksin dekat sini, inilah dia, Dr. Nurul Nadia, Pegawai Perubatan Sekretari HKL. Assalamualaikum, Dr. Nurul. Selamat pagi. Selamat pagi. Nak panggil Dr. Nurul ke Nadia? Dr. Nurul. Okey, Dr. Nurul. Mungkin boleh kongsikan sebab apa? Sebab bila saya masuk tadi, saya dekat luar tu memang tak bernafas apa semua kan. Masuk kat sini betul-betul tenang kan. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan macam yalah bagaimanakah prosesnya. Mungkin ada kategori-kategori mereka ini yang dihaskan untuk mereka masuk ke dalam bilik tenang ataupun calm room ini. Okey. Di bilik bertenang ini kita akan handle patient sebelum, semasa dan juga selepas vaksin. Sebelum tu untuk mereka-mereka yang gemuruh, untuk mereka-mereka yang dah start agresif kan. So kita akan bawa masuk bilik ni jugalah. Untuk semasa vaksin juga yang sama juga kes-kes gemuruh, kes-kes yang terlalu takut pun kita akan masuk di bilik untuk bertenang ni juga. Dan juga kes selepas vaksin kalau yang terlalu sakit, yang masih lagi takut dengan side effect, yang tak duduk diam semua pun akan masuk bilik ni juga. So kalau Cik boleh lihat di atas meja ni, kita ada bermacam-macam alatan yang kita gunakan untuk menenangkan pesakit lah. Kita ada pesakit dari pelbagai umur, daripada kanak-kanak sampai dewasa juga, yang pernah ada masalah mental macam yang ada autism, yang ada Asperger pun dekat sini sebab dia orang sangat aktif. Dan juga untuk mereka yang gelisah, yang memang sangat takut boleh pengsan kat luar pun kita akan masuk bilik ni juga. Okay, antara barang-barang yang kita ada ni, ini kita panggil stress ball. So ini boleh digunakan sebelum, semasa dan juga selepas dapat vaksin lah. So macam masa dapat vaksin tu kalau gemuruh sangat, kita suruh patient genggam macam ni. So mereka akan distracted lah, tak takut sangat dengan vaksin tu. Dan juga untuk pesakit-pesakit yang macam kanak-kanak sikit ataupun remaja yang ada autism, kita ada permainan macam ni. So semasa dicocok atau selepas, mereka boleh tekan benda ni. So tak adalah mereka fokus pada tempat yang dicocok tu. Okay. So kalau kita boleh nampak ada juga kerusi untuk mereka berehat. Dan kalau mereka memang tak boleh, memang sangat agresif, kita akan ada katil dekat sana. Kita akan balut. Jom kita tengok katil. Kan nak tengoklah tahap keselesaan untuk mereka. Difahamkan doktor, kalau misalnya kata mereka yalah yang tak tenang tadi apa semua tu kan. Yalah kita tahu bahawa proses dilakukan di dalam kereta sahaja. Tapi andai kata kalau mereka, yalah kita dah tenangkan dekat sini, proses suntikan dibuat di patah balik ke kereta ataupun di katil ni atau bagaimana? Oh tak, kita sangat fleksibel dekat sini. Jadi kalau pesakit memang tak boleh nak dicocok dalam kereta, kita akan baringkan dekat sini dan boleh cocok kat sini juga. So kita kena balut mereka supaya mereka tak mencederakan diri sendiri dan juga mereka yang mencocok ubat tu nanti. So ini pun memang selesa lah, memang katil pesakit kita ambil daripada hospital. Mereka boleh baring semasa, sebelum dan juga selepas vaksin. Baik, itulah dia tahap keselesaan dekat sini memang 100% di kata orang tu orang tolong lah kebanyakan sukarelawan yang ada dekat sini kan. Okey, alalang doktor berada dekat sini. Doktor merupakan salah seorang daripada pegawai sekretari. Kita difahamkan sekarang ni pandemik kan, ramai di antara kita ni kan yang ada masalah mental, stres, kejadian bunuh diri pun semakin hari semakin bertambah kan. Apa mungkin saranan yang mungkin doktor boleh kongsikan kepada mereka yang mungkin sedang menyaksikan ini? Okey, untuk penonton di luar sana boleh layari laman web KKM ataupun laman web HKL sendiri. Kita ada tim yang kita panggil MPHSS untuk sokongan psikososial. Kami bertugas 24 jam. Sila hubungi kami kalau ada apa-apa masalah ataupun stres berkaitan pandemik ini. Okey. Jadi sepanjang lebih kurang dah berapa lama dah dekat sini, daripada 16 Jun sehingga sekarang ini kan. Okey. Jadi untuk melakukan proses bertenang ini, berapa lama masa yang diperuntukkan untuk mereka ini daripada awal sampailah proses suntikan ini? Dalam 10 ke 15 minit. 10 hingga 15 minit. Okey, baik, terima kasih Dr. Nadia, dan kita harapkan segala proses vaksinasi ini berjalan dengan lancar dan semoga mereka ini yang berada dekat dalam kereta tu semoga mereka bertenanglah. Tapi kalau tak tenang pun tak ada masalah juga kan, boleh datang dekat sini. Baik, terima kasih doktor. Okey, baik, inilah dia sebenarnya apa yang kami boleh simpulkan dekat sini di PPV OKU Central ataupun pusat pemberian vaksin OKU Central di Semdabi Plantation arah Damansara ini. Memang mereka ini menyatunilah golongan-golongan OKU yang ingin melakukan proses
proses vaksinasi dekat sini. Okey. Jadi pendek kata, kalau ada di antara anda semua yang ingin mendaftarkan diri anda dekat sini, untuk fasa yang pertama untuk OKU dah pun ditutup. Jadi kita tunggulah untuk fasa yang kedua untuk pemberian dos vaksin kepada golongan OKU yang berada di sini. Jadi akhir kata saya nak beritahu kepada anda semua, lindung diri, lindung semua.